أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita menyambung kepada halaman 365 daripada surah Al-Furqan. Kita berada di muka surat yang kedua terakhir dan insya-Allah pada hari esok kita akan melihat kepada halaman terakhir surah Al-Furqan. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah hari ini Ustaz ya. Kita nak melihat satu istilah besar, Ibadur Rahman, ya, hamba Ar-Rahman yang selalu kita nanti-nantikan. Apakah ciri hamba Ar-Rahman? Allah menutup surah Al-Furqan ini dengan perkara ini Ustaz ya. Jadi insya-Allah sama-sama tuan-tuan kita share di Facebook, di YouTube ataupun di mana saja, cari link yang ada, pautan yang ada, kongsikan dengan rakan-rakan yang berada di WhatsApp, di Telegram, di mana sahaja agar kita dapat beritahu pada kawan hari ini kita nak bincang Ibadur Rahman, bagaimana menjadi hamba Ar-Rahman yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 365. Iaitu pada ayat yang ke-56 hingga ayat 62 kita akan melihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat kepada Nabi dan sebab perintah menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung pada ayat 63 hingga 67 kita akan melihat beberapa sifat ciri hamba Ar-Rahman yang kita akan lihat bahagian pertama dan akan disusuli dengan bahagian kedua pada hari esok insya-Allah. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 56 hingga 62, panjang sedikit sampai ke bawah itu, dan kemudian kita akan lihat apakah pelajaran penting sebagai asas untuk kita memahami bagaimana menjadi hamba Ar-Rahman. Silakan Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Teruskan share di ruangan Facebook, tekan butang share dekat bawah yang menonton melalui Facebook TV Al-Hijrah, dan juga sahabat-sahabat yang berada di rumah di seluruh negara dan di seluruh dunia. InsyaAllah teruskan boleh share dalam grup-grup WhatsApp ataupun kawan-kawan yang ada. Mudah-mudahan Al-Quran ini tersebar insya-Allah. Dan Al-Quran memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai. Apatah lagi kita masuk hari ini tentang ciri-ciri hamba Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Baik, sama-sama kita baca daripada ayat 56 hingga 62 terlebih dahulu daripada muka surat 365. Jom sama-sama nahawan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء
يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 56 hingga 62 untuk kita melihat kepada sambungan apa yang telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu bila Allah menyatakan tentang betapa perjuangan Al-Quran ini menjelaskan kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada kita bahawa teruskan perjuangan. Ya, kalau laut itu ada air tawar yang sedap diminum, ada air masin tidak bercampur, maka dalam kehidupan kita ini ambil Quran ini yang menghasilkan air yang tawar, yang sedap diminum, dan jangan bercampur dengan orang-orang yang ada air masin pahit. Ya, kerana orang-orang musyrik itu kalau dia tidak beriman, jangan sampai kita terpengaruh mengambil ideanya, tetapi kita bersama Al-Quran, Al-Furqan yang menjadi sebagai pembeza di antara yang hak dan yang batil. Perjuangan ini mungkin ada yang kata bahawa saya ketika mengingatkan kawan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada beriman tidak beriman. Allah nyatakan pada ayat 56, wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah aku mengutuskan kamu wahai Muhammad, kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad yang nak ikut kepada dakwah Nabi dengan Al-Quran, illa mubasysyiran wa nadhira, kecuali membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Itu saja. Bukannya untuk memastikan hati orang itu beriman, hati itu terus masuk Islam. Itu bukan tugas kita, tuan-tuan. Tugas kita nak ikut pada tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan berita gembira, ya. Jom kita beriman, jom kita bawa kebaikan, dan kita memberi amaran kepada rakan-rakan kita kalau ada perkara yang tidak kena dalam kehidupan. Ada orang yang terlibat dengan corruption, dengan rasuah dan sebagainya, kita beri kabar amaran, kerana itu peranan kita. Percaya tak percaya, nak ikut tak nak ikut, bukan tugas kita, kerana itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-57 Allah kata, katakanlah aku tidak meminta balasan. Ini diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an attakhidha ila rabbih sabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai sahir, orang yang sihir, tukang telik, sebagai orang yang nak ambil kuasa, sebagai orang yang nak ambil pengaruh. Mereka Nabi dituduh macam-macam.
Kerana apa? Kerana kalau jadi sahir Ustaz ya, kalau orang yang pada zaman Firaun itu kalau jadi ahli sihir, lepas dia buat magic itu, lepas tu dia letak tabung, nanti orang masuk sumbangan. Jadi itu sumber pendapatan. Ataupun kahin pun sama juga ya. Tukang telik ini, dia dah telik-telik daripada okey bulan Januari, lahir 12 Januari. Ini kalau jadi pemimpin bagus pakai kereta warna biru contohnya kan. Lepas tu sila masuk yuran kerana saya sudah menilik daripada tapak tangan, tapak kaki kalau tak tahulah ada ke tak, ataupun daripada tarikh lahir, pelbagai kaedah telik yang ada dalam sejarah manusia. Maka selepas itu letak tabung, letak yuran untuk dapatkan duit daripada aktiviti tersebut. Nabi kata aku tidak minta semua ini. Aku tidak minta. Yang aku harapkan ialah an yattakhidha ila rabbih sabila. Kamu semua akan mengikut jalan Tuhan. Kamu ikut jalan Tuhan, saya amat suka. Itu sahaja yang saya harapkan, bukannya untuk diri saya. Ini pelajaran ya dalam hidup kita tuan-tuan ya, dalam kita mendidik anak kita, dalam kita mendidik masyarakat. Kita ada tujuan yang amat tinggi ini, dan pada ayat yang ke-58 wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup abadi, tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi nak ceritanya apa? Tawakal sebenar-benarnya bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan adalah kepada Allah. Yang orang bergantung kepada selain daripada Allah, bergantung pada makhluk pun akhirnya mati. Ya. Dan bagaimanakah ketika kita mengajak orang kepada kebaikan itu kadang-kadang penat Ustaz. Kadang-kadang kita ada masa kita lelah juga. Allah kata wasabbih bihamdi. Orang layan tak layan, kita dah bergantung pada Allah, nak dapat kekuatan banyakkan bertasbih, bertahmid, dan salah satunya ialah dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sumber kekuatan yang dibekalkan oleh Allah kepada nabi juga kepada kita. Kerana kita dah tengok pada minggu lepas, Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi ia perlu diperjuangkan, kerana daripada gelap daripada bayang-bayang ia akan menjadi asyams, menjadi cahaya benderang kepada manusia seluruh alam. Ini yang kita sedang ikuti di My Quran Time ni, sedikit demi sedikit cahaya tu buka, dan ianya tanpa kita sedar kita berada pada sabila, pada jalan Tuhan yang dinyatakan pada ayat 57. Baik. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-59. Kita nak baca sekali lagi ayat 59 ini untuk kita melihat kebesaran Allah dan mengapa kebesaran Allah ini diberikan penekanan, kerana dalam kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang berkuasa. Allah menjadikan langit bumi, nak ubah kepada anak kita, nak ubah kepada kawan kita, nak ubah kepada pemimpin kita, kacang orang kata Ustaz ya, mudah bagi Allah. Syaratnya apa? Kita nak dapat mindset itu, cara berfikir itu, perhatikan kepada apa yang Allah telah ciptakan. Ayat 59 kita baca sekali lagi. Baik, kita nak betulkan apa mindset kita ya. Minda kita, fikiran kita sudah pastilah dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jom kali ini kita nak melihat pada ayat 59 59 pula dia orang Terengganu Ustaz. 59 sekali lagi untuk bagaimana Ustaz Fas akan mencerahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanir الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 59 yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian
Allah bersemayam di atas arasy, tahtanya dia Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berilmu. Ayat ini menceritakan satu, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Apa maksud 6 masa Ustaz ya? Pasal Allah ni tak menggunakan masa, ya, tak menggunakan masa, tapi Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah pun Allah ulang lagi perkara ini kerana nak beritahu kepada kita yang membaca bahawa sebenarnya Allah ada sistem, Allah ada peraturan, Allah ada masa yang dirancang untuk panduan kita. Kalau kita nak menguruskan satu projek yang besar, kita kena ada fasa-fasa. Maka fasa-fasa inilah dinamakan 6 fasa, dan fasa ini kita boleh belajar lagi pada surah-surah yang akan datang. Ini adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tsummastawa 'alal 'arsy, dan kemudian bertahta di atas ataupun bersemayam di atas tahta. Ini kita tidak bincangkan secara detail, tetapi kita tahu bahawa bila seorang raja bersemayam di atas tahta, pada waktu itu dia amat berkuasa. Biasanya raja bila bersemayam di atas tahta Ustaz ya, dia akan menjatuhkan hukuman. Dia akan tengok siapa yang baik dia bagi anugerah, ya. Siapa yang tak baik itu dia tarik balik pingat ke, dia jatuhkan hukuman. Tetapi Allah beritahu dekat sini, Allah Ar-Rahman. Allah tidak jatuhkan hukuman, malah Allah Maha Pemurah yang akan terus memberi dan memberi kepada kita untuk membantu kita dalam dunia ini, membantu kita untuk sama-sama makin dekat kepada Allah. Dan bagaimanakah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah ayat 60. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman, ya, apabila diminta untuk bersujud kepada Ar-Rahman, orang musyrik dia mengatakan siapa Ar-Rahman? Biasa dia kata Allah, okey, tapi Ar-Rahman siapa? Qalu wa man rahman? Siapa Ar-Rahman? Ya, anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, aku nak sujud kepada apa yang kamu perintah, ya, padahal sebenarnya mereka makin lagi menjauhi seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini realiti yang berlaku pada Nabi dalam hidup kita Ustaz ya. Kadang-kadang bila kita ada adik-beradik ke, kawan ke, kalau kita ngam dengan seseorang, baik dengan seseorang, kalau dia recommend, kita terima. Tapi kalau katakan adik-beradik lah contohnya kan, ya, ada 3 orang ke 2 orang adik-beradik, dia bergaduh lah sekejap dengan abang dia contohnya. Bila abang dia cakap, makanlah makanan mak masak. Ya. Si adik cakap, tak nak makan. Tak nak makan. Abang suruh, semua apa yang abang dia suruh, tak nak makan. Semua tak nak. Dia tak nak. Pasal apa? Dia dah bermusuh. Tetapi sebenarnya, dia lapar. Kan? Lapar cakap pada mak, lapar mak. Apa kamu tak makan? Kan abang dah suruh makan tadi. Kan? Abang suruh, tak nak buat. Tapi kalau mak suruh, buat. Ceritanya ialah dia bukan fokus kepada message, dia fokus kepada orangnya. Itu dalam rumah lazat kan, adik-beradik. Dalam masyarakat pun sama juga. Kalau orang tu kita tak ngam, kalau dia cakap benda betul pun, dia tak ni, terima. Tak terima Ustaz. Dia tengok penceramah mana yang cakap. Kalau penceramah A cakap, saya terima. Penceramah B, dia ni kumpulan lain ni. Kita dah gam dia di awal-awal. Ini adalah satu penyakit kesombongan. Satu penyakit kesombongan yang Allah cakap di sini dalam ayat ini, suruh sujud, yang pentingnya sujud, bukannya siapa yang cakap bersujud. Malah sebenarnya bila Nabi yang mengarahkan untuk sujud itu, bukan Nabi yang suruh, itu adalah daripada Ar-Rahman, untuk kita makin dekat dengan Ar-Rahman. Inilah penyakit yang perlu diubat. Dan bila kita bersama Al-Quran, kita fokus pada message, kita faham ini daripada Ar-Rahman, kita fokus kepada message, tidak jadi orang yang sombong. Allah menyambung pada ayat 61, iaitu perkataan yang sama seawal surah Al-Furqan. Allah nak bawakan kepada kita menyemak kembali, kerana kita nak menjadi hamba Ar-Rahman. Kenal dahulu Ar-Rahman itu siapa. Apakah antara kehebatan Ar-Rahman? Allah cakap pada ayat 61, tabarakallazi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allah yang menjadikan di langit ada buruj, ya, gugusan bintang. Kemudian ada matahari sebagai siraj, ya, sebagai apa? Sebagai apa Ustaz ni? Lampu ya. Lampu, ya, lampu. Dan kalau kita rumah kita lampunya macam-macam, yang chandelier yang cantik-cantik itu, kita pun rasa wah kagumnya. Sebenarnya bintang, matahari yang ada ini adalah lampu yang hebat. Allah suruh kita tengok kehebatan ini, baru kita rasa bahawa ya Allah, kecilnya saya. Wa huwallazi, ya, dialah yang menjadikan malam dan siang yang bertukar-tukar.
liman arada an yadhakkara au arada syukura, untuk menjadi peluang kepada orang yang nak ingat kepada Allah ataupun yang ingin bersyukur. Apa maksudnya? Kita akan tengok sekali lagi selepas rehat nanti, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kafa ataupun kafaya, memadai ataupun mencukupi. Perkataan ini yang disampaikan pada ayat 58, Allah mengatakan wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Cukuplah Allah yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Kita sebagai pendakwah, sebagai ibu, ayah, ya, penceramah, kita jangan pergi godik-godik dosa orang, ya, jangan pula kita pula yang menjadi penghukum pada pendosa, tetapi biarlah Allah, ya, biarlah Allah. Dengan itu kita tak cepat letih. Kalau kita menghukum dosa orang, rupa-rupanya dalam diri kita pun ada banyak dosa. Akhirnya kita kurang bertasbih, kita suka menghukum, padahal pendakwah adalah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir hayatnya masih mengajak orang kepada Al-Furqan, perjuangan tetap perjuangan. Dan inilah yang kita ingin ambil daripada sunnah Nabi berdakwah, ya. Sirah adalah perjalanan yang kita nampak daripada Nabi, sejarahnya berapa tahun, 13 tahun, 10 tahun, tapi Quran adalah surah yang menerangkan bagaimana Nabi berdakwah. Nabi tidak menghukum orang mudah-mudah saja, menghukum kafir dan sebagainya, tetapi terus mengajak kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk kita berkenalan dengan ciri-ciri hamba Ar-Rahman apabila melihat matahari, bulan dan bintang. My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah itu, apabila mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan perkataan-perkataan yang hina, mereka menjawabnya dengan perkataan salam. Inilah permulaan ayat 63 ini yang akan kita belajar sama-sama berkenaan dengan ciri-ciri ibadur Rahman, yang mana kita nak belajar satu demi satu, apakah perkataan mereka, apakah perbuatan mereka, apakah yang mereka buat, sehingga kita sama-sama dapat melayakkan diri kita mencapai ibadur Rahman. Ada sahabat saya Ustaz Fas, ya. Dia mungkin terkesan dengan ayat ni, dia letak nama anak dia Muhammad Ibadur Rahman. Subhanallah. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya, kerana ciri hamba Ar-Rahman ini Ustaz, ya, dia dilatari oleh ayat 62 61 tadi itu, bila melihat kepada istilah khilfatan, ya, kepada malam dan siang bertukar itu. Pasal manusia ini dia ada masa dia semangat, ada masa tak semangat, ada masa malas, ada masa dia tak malas, kan. Ada masa dia istilah daripada Imam As-Sa'adi, ada masa dia zikir, ada masa dia lalai, ada masa sukar untuk buat kebaikan, ada masa mudah buat kebaikan, ada masa terima perkara baik, ada masa dia tolak. Jadi bila malam dan siang ini berubah-ubah, nak mengingatkan balik, ya, kalau Said Umar Al-Khattab mengatakan, untuk mengingatkan kita ni kalau dah mula lalai tu, bila dah berubah
jadi malam alamak dah malam, takkanlah saya tak berubah lagi, kan, berubah ke arah kebaikan. Jangan sampai perkara-perkara negatif dalam hidup kita ini terus menerus, Ustaz. Betul tak? Kalau lalai waktu siang, terus lalai, kan. Tak baca Quran waktu siang, terus je. Malam dah berubah pun kita masih lagi tidak mahu berubah lebih dekat dengan hamba, dengan Ar-Rahman itu sendiri. Jadi dengan perubahan malam dan siang ini menyebabkan seorang itu makin nak mengingat Allah, makin nak bersyukur, dan kesan daripada mengingat Allah dan syukur ini, hamba Ar-Rahman terbina dengan akhlak-akhlak yang kita nak baca selepas ini. Tapi kita lihat dahulu tajwid kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat sekalian, jom kita ngaji sikit tajwid kerana kita nak belajar ciri-ciri Ar-Rahman selepas ini. Yang mana kita masih lagi membicarakan tentang huruf ra yang dibaca dengan tebal. Ra ni dia ada martabat, dia ada tingkatan dia sendiri. Ada ketika dia tebal, ada ketika dia nipis, ada ketika dia boleh baca dengan tebal dan nipis. Sekarang ni kita nak habiskan yang bacaan yang contoh-contoh bacaan ra yang dibaca dengan tebal. Kita lihat di slide kita pada hari ini, yang mana huruf ra sakinah iaitulah ra sakinah, iaitu ra yang matilah kerana wakaf. Bila saya sebut, saya ulang, bila sebut kerana wakaf saja, ra itu dimatikan kerana wakaf. Walaupun ra itu asalnya ada baris, tak kiralah baris atas ke bawah ke depan, tapi bila nak wakaf, ra itu kena mati. Tengok sebelum tu, huruf sebelumnya juga mati. Mati juga huruf sebelum, tapi bukan selain daripada huruf ya. Okey, dia mati. Tengok balik sebelum lagi, dan sebelumnya dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Kita lihat contoh terus supaya kita nampak lebih faham. Pada ayat yang kita ambil contoh surah Al-Fajr 1 2 3 tu, contoh-contoh dia yang direct. Wal fajr wa layalin 'ashr wal syaf'i wal watr. Cuba tengok, ra tu kita matikan kerana wakaf. Wal fajr, sebelumnya jim mati, bukan ya, jim selain pada ya, tak kira huruf apa. Kemudian sebelumnya berbaris di atas, maka ra itu kena mati dalam keadaan tebal. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Tak boleh kita baca wal fajr wa layalin 'ashr, itu salah. Jadi ra tu ditebal. Sebab apa ra tu mati dalam keadaan tebal? Kerana sebelumnya pun mati juga dan bukan ya, dan sebelumnya berbaris di atas, maka kita baca wal fajr tebal, walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ia berlaku ketika wakaf. Wallahu a'lam. Jom Safas. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz ya, cara membaca ya. Ra itu tadi ketika dalam surah Al-Fajr tadi kan, maksudnya ada bacaan yang jangan sampai macam mana tadi Ustaz, yang tersilap tu bahagian mana tu, yang jimnya tu betul dah qalqalah. Pada ra tu kalau dia buat nipis wal fajr, dinipiskan ra tu, macam nak sebut ra bagi bawah kan, ri. Kita seolah macam ra nak sebut baris atas macam mana, ra wal fajr. Getarkan ra dalam keadaan mulut kita tebal, pasal kita berhenti kat situ. Ya. Kalau tidak wal fajri kan? Kalau sambung jadi nipis. Dia dah nipis. Okay. Kembali asal. Itu yang nak bezakan tu, kat bahagian mana yang tebal nipis tu tadi kan. Betul. Masya-Allah. Okay, terima kasih ucapkan ya pada Ustaz Tirmizi menjelaskan perkara itu. Kadang-kadang kita main ikut sedap Ustaz ni kan. Rasa pagi nak baca nipis, baca tebal-tebal. Pagi nipis, petang tebal. Okey. Itu walaupun khilfatan tadi itu, tapi dia punya peraturan tetap sama ya. Tetap juga kita nak zikir dengan cara yang betul dan bersyukur dengan ilmu kita yang betul menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita belajar daripada ayat 62. Dengan Al-Furqan, berubah-ubahnya suasana dalam hidup kita, malam dan siang itu adalah untuk kita tetap berpegang kepada Allah yang sama, zikir pada Allah yang sama, dan bersyukur pada Allah yang sama. Kesan ini menjadikan kita hamba Ar-Rahman yang sifatnya kita akan baca daripada ayat 63 hingga ayat 67. Mari sama-sama kita baca. Baik, jom terus kita bacakan ayat 63 hingga ayat 67. Ibadur Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 63 hingga ayat 67. Hamba Ar-Rahman apabila sudah pun melihat kepada alam, betapa hebatnya Allah menukarkan malam dan siang, ada lampu matahari, ada bulan dan juga ada buruj, ya, ada bima sakti yang amat besar. NASA pun tidak dapat mencerap segala bintang-bintang yang ada di pelbagai petala langit. Maka seseorang itu menjadi seorang yang amat kecil, kerdil di sisi Ar-Rahman. Maka Allah mengangkat orang begini yang harapnya kita dapat mencapai standard ini, tuan-tuan sekalian. Rasa itulah yang melahirkan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi ini dengan perasaan rendah hati, dengan rasa rendah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mendabik dada, dia tak rasa bongkak walaupun banyak kelebihan kejayaan yang diperoleh, yang dibuat, kerana tahu bahawa sebenarnya dia kecil berbanding dengan alam yang besar ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan inilah yang melatari kepada kehidupannya. Dia tidak sombong, dia tidak bermegah, dia tidak menatakan bahawa saya lebih baik daripada orang lain, tetapi dia adalah seorang hamba yang nak mengajak juga orang lain. Kamu pun juga hamba, ya, tuan-tuan sebagai hamba, saya sebagai hamba, ustaz, ya. Kita nak mengajak sesama sendiri dengan rasa kehambaan. Kadang-kadang ada juga orang yang dia dah baca Quran, ustaz, ya, dia dah rasa macam wah, saya dah bagus baca ni. Lihat, ini alif pun tak lepas. Ketika bercakap dengan anak ke, dengan anak buah ke, kadang-kadang ada rasa tidak hauna, ya, dia rasa macam dia lebih tinggi. Ini pun tak faham alif. Cuba cakap kan. Jangan cakap begitu. Dulu kita pun lebih kurang juga, ustaz, ya. Kita pun tak pandai juga. Tak pandai juga. Jadi ini sifat ibadur rahman di dalam kelas, ya. Ibadur rahman di dalam rumah, contohnya si ayah, ya, kalau dulu, ustaz, ya, saya ajar anak saya ikat kasut tu. Dia kan, kalau kita melihat kepada surah Ar-Rahman tu, Allah ulang sampai 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi maksudnya Allah mengajar berkali-kali. Tapi kadang-kadang bila hati ini tidak cukup rendah, ajar sekali, ya, anak tu buat, okey, tak apalah, tak dapatlah abah, 2 kali. 2 kali. 3 kali. Dan kalau dah sampai 5-6 kali, dia kalau tak betul-betul hauna, apa jadi? Kan? Ini pun susah nak faham, nak ikat kasut, belum lagi. Perkataan-perkataan itu lambang kepada hauna itu tidak wujud. Yang kita doakan, tuan-tuan, macam mana kita nak jadi hamba Ar-Rahman, kita sentiasa sedar zikir pada Allah dan sentiasa bersyukur. Syukur saya ada kemahiran ikat kasut, kemahiran saya baca alif ba ta, walaupun istilahnya kok-kak ustaz, ya. Tetap juga kita bersyukur. Jadi orang bersyukur, dia akan mensyukuri kepada anak yang nak baca alif, nak baca ba, bukannya dengan marah-marah ketika bersama dengan orang di sekeliling. Wa idza khatabahumul jahilun, ya, apabila orang-orang yang jahil ini khatabahum. Khatib ini maksudnya bercakap dengan suara besar, Ustaz, suara yang kuat, ya, dia bukan cara cakap perlahan-lahan. Jadi bila orang yang jahil, siapa orang jahil?
bukan kerana dia tidak ada SPM ataupun tidak ada PhD, tetapi orang jahil ialah orang yang ada UPSR, belajar sekolah menengah tinggi sampai PhD, tetapi tidak boleh kawal perasaan, ikut perasaan yang negatif, sehingga kan orang-orang ini kadang-kadang provoke Nabi, ya, yang akan menyebabkan Nabi boleh marah, sahabat marah. Tetapi apakah balasan yang diajarkan oleh Allah kepada hamba Ar-Rahman? Mereka balas dengan qalu salama. Mereka balas dengan, bukan bagi salam Ustaz, bukan orang tu kalau katakan orang buat kita marah kan, anak buat marah, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan salam. Kalau orang Arab Ustaz, dia selawat. Mungkin dia termasuk juga dalam tadi, termasuk ya, salawat ya, tetapi bukanlah sekadar balas terus bila orang buat marah assalamualaikum, kan, bukan begitu kan. Maksudnya salama ini dalam bentuk nakirah di sini ialah dalam bentuk indefinite, sesuatu yang sejahtera Ustaz. Kalau waktu itu kita kena diam, itulah salama. Kalau waktu itu kena balas menyebabkan orang itu makin lagi menerima hujah yang ada, kalau kita tengah berborak ke, kita kena jelaskan elok-elok, itulah sejahtera. Jadi dalam hadis Nabi ada cakap kan, barang siapa beriman pada Allah hari akhir, falyaqul khairan. Cakap perkara yang baik ataupun senyap. Jadi kita kena pilih. Ada masa yang di mana orang itu popek contohnya, kita senyap je dah cukup. Itulah qalu salama, inilah hamba Ar-Rahman. Dan kalau perlu kita bercakap dengan sejahtera yang menyebabkan keadaan makin baik, bukannya makin rosak ataupun makin tidak disusun dengan baik. Jadi seterusnya Allah menyatakan pada ayat 64 bagaimana dapat kekuatan ini. Ayat 64 Allah menyatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, iaitu mereka ini di rumah mereka sentiasa menghidupkan malam dengan sujud dan juga wa qiyama. Ya, yabitun ini maksudnya menghidupkan rumah mereka. Dan rumah ni Ustaz, ideanya ialah pasal kita duduk biasanya waktu malam. Waktu siang biasanya kita pergi bekerja apa sebagainya. Jadi ini adalah sifat ibadur rahman yang seterusnya. Pada waktu malam mereka menghidupkan dynamo, istilah Hamka. Dynamo. Apa maksud dynamo? Macam kita naik basikal ada dynamo tu kan, yang kalau kita makin kayuh lagi akhirnya cahaya pada lampu. Maka hati kita ini adalah dynamo. Macam mana nak kuat pada waktu siang, dia hidupkan pada waktu malam. Dengan beribadah, dengan berdoa, baca Quran, perkara-perkara baik, maka Allah cakap mereka banyak bersujud dan banyak berdiri. Ya, mengapa Allah mulakan dengan sujud? Kerana ini adalah hamba Ar-Rahman. Dia tahu bila dia bersujud itu dynamo makin kuat Ustaz. Akhirnya apa? Projek-projek besar pada waktu siang, saya nak capai ini, itu dan sebagainya, nak dakwah, ajak orang ke arah kebaikan, kita akan dapat bantuan daripada siapa? Daripada Ar-Rahman yang tawarkan offer pada setiap malam, ya, pada setiap malam solat isyak kita dan juga solat tahajud kita. Ayat yang ke-65 Allah bercerita lagi tentang apa lagi sifat ibadur rahman. Kita baca sekali lagi ayat 65. Ini adalah satu doa yang kita boleh amalkan, dan ini melambangkan bahawa sebenarnya neraka Jahannam, azab Jahannam ini bagi hamba Ar-Rahman, dia tak pandang, istilah bahasa Indonesianya, sepele Ustaz. Sepele. Tak pandang, alah neraka. Orang Islam, neraka akhirnya masuk syurga juga. Dia tak cakap begitu. Itu cakap orang Yahudi Ustaz. Orang Yahudi yang cakap kita masuk beberapa hari je, lepas tu kita akan masuk syurga. Hamba Ar-Rahman walau satu saat disentuh oleh azab, dia amat-amat takut dan berdoa dengan doa ayat 65. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah, begitu hebat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 63 dan seterusnya, ciri-ciri ibadur rahman. Allah sendiri yang sebut kepada kita. Bila Ustaz Fah sebut tadi, pencerahan lagi, menambahkan lagi kefahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah, menghidupkan dynamo Dynamo pada waktu malam, masya-Allah, dengan banyak beribadat, bersujud, berqiam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustaz Fah sebut tentang apa, mindset minda dengan Al-Quran, tadi kita bercakap tentang ayat 59, ada 6 masa, dan juga khilfah siang dan malam, lepas tu tebal nipis tajwid. Itulah yang jadi mindset minda kita. Kita dapat Datuk Samudin selalu sebut apa, resetkan minda dengan Al-Quran. Dengan mana inilah bila Al-Quran yang kita baca, guru-guru selalu pesan dulu Safas, kalau tak nak nyanyuk, banyakkan baca Quran. Betul. Banyakkan masa kita dengan Al-Quran, masya-Allah. Kalau apatah lagi kalau baca pun kita nak kena faham huruf-huruf tebal nipis, baca kuliah ayyul kafirun pun nak lepas pun susah Safas. Mana kalau kita boleh lepas tu, insya-Allah kita boleh
boleh mengingat dengan baik, apatah lagi kalau faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat 65. 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. Surahul Azim, ayat yang ke-64 Allah menyatakan, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam daripada kami, kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal, sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Inilah yang dibimbangkan oleh seorang hamba Ar-Rahman. Ya, hamba Ar-Rahman ini bimbang risiko paling besar, risk management. Ya, kalau dalam pengurusan pejabat, dalam pengurusan organisasi ada risk management. Risiko paling tinggi apabila ahli organisasi dan keluarganya dihumban ke dalam, bukan sekadar bisnes gagal, tetapi dihumban di dalam api neraka Jahannam yang dinyatakan pada ayat 65. Inna azabaha kana gharama. Ya, inilah azab yang amat-amat kekal, yang amat melekat. Gharama itu melekat, yang tak boleh dipisahkan lagi. Cuba tuan-tuan bayangkan bila ada rakan kita yang terlibat dengan COVID-19, ustaz ya. Terlibat COVID-19, dia virus tu melekat saja. Kalau kita sakit pun melekat virus pun kita dah rasa alamak, kan. Ini melekat azab. Azabaha kana gharama. Cuba bayangkan. Lari macam mana diikut sekali. Dan ini yang kita minta Allah israf ataupun Allah jauhkan daripada diri kita. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini adalah tempat paling buruk. Kita tak cakap bahawa alah satu hari je kot, yang penting kita Islam, kan, masuk neraka pun akhirnya ke syurga juga. Jangan kita cakap begini. Hamba Ar-Rahman tak sanggup cakap begini kerana apa? Ini hukuman bukan daripada manusia biasa. Ini daripada Tuhan yang amat-amat perkasa, tetapi Allah tetap juga memberi peluang kepada kita untuk buat baik, ya, buat baik dan bertaubat. Ini yang dinyatakan pada ayat 67, mereka kalau belanja shopping mereka tidak melampau. Tak ada je tengok saja 12 je ting ting terus dia beli. Dia tak begitu. Hamba Ar-Rahman ini dia tidak melampau shoppingnya, tidak juga dikedekut. Kan anak nak makan sederhana kan? tak? Sederhana ya. Anak nak makan, ni simpan dulu tak payah makan. Makan je yang asas nasi lauk telur. Contohnya kan. Jangan gitu tuan-tuan. Ya, antaranya qawama. Dan qawama itu dapat daripada mana? Dengan dia selalu istiqamah, selalu dia mengikut kepada panduan daripada Al-Furqan. Jadi ini beberapa ciri yang kita akan sambung lagi pada hari esok insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi pada hari ini. Yang pertama, sentiasa menyeimbangkan khabar gembira dan ancaman dalam membaiki diri kita, dalam mengingatkan ahli keluarga dan masyarakat. Yang kedua, berjuang untuk lebih ramai lagi mengikut jalan Allah, ya. Itu adalah misi yang sama dengan Nabi, harapnya kita berkongsi bersama. Yang ketiga, mengamalkan ciri hamba Ar-Rahman dengan merendah diri dan juga balas dengan sejahtera. Jangan memporak-porandakan lagi keadaan dalam rumah, dalam masyarakat, dan selalulah berkata sopan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami membaca ayat-ayat ibadur rahman pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat kepada perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa merendah diri kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tidak membalas perkataan orang-orang yang jahil ya Allah, kecuali dengan perkataan yang baik, yang salam ya Allah. Jadikanlah kami orang sentiasa kuat sujud kepada-Mu ya Allah, yang berkiam kepada-Mu ya Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada neraka Jahannam ya Allah, kerana sesungguhnya azab itu membuatkan kebinasaan yang kekal ya Allah. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat
menetap dan kediaman ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, gembirakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah, kekuatkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, cergaskanlah minda dan akal kami dengan Al-Quran ya Allah, jauhkanlah kami daripada keburukan ya Allah, sentiasalah kami untuk merindui akan Al-Quran-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi hamba Ar-Rahman. Inilah puncak kepada kita beriman, beramal dengan Al-Quran, dengan Al-Furqan, dan ini yang kita ingin perjuangkan dalam masyarakat dengan tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan ini amat dihargai kerana kita tahu bahawa bila kita infak untuk perjuangan Al-Quran, ia tidak pernah disia-siakan. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Terus kita menyambung halaman akhir surah Al-Furqan pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Insya-Allah.